kata mereka itu syaitan. Hanya yang memilik Sulaiman akan kamu itu dengan inilah. Maka belajar oleh mereka itu akan dia. Dan buang mereka itu akan segala kitab nabi-nabi mereka itu. Maka firman Allah Ta'ala kerana tabri'ah melepas Nabi Sulaiman daripada sihir dan menolak atas Yahudi. Pada kata mereka itu lebih lihat kamu kepada Muhammad. Sebut Sulaiman pada jumlah nabi-nabi dan tiada ia malaikat sihir. Cerita dianya cerita nak boleh jadi ceritanya ialah Nabi Sulaiman pada suatu masa dibuangkan Nabi Sulaiman daripada jadi raja. Masa dibuangkan Nabi Sulaiman daripada jadi raja itu masanya 40 hari. Dengan cerita boleh nak kena buang daripada jadi raja 40 hari itu ialah itu sebagai teguran daripada Allah Ta'ala. Nak kata denda pun bukan salah dia. Nak kata denda itu mesti dia salah, tapi dia tak bersalah. Sebagai teguran daripada Allah kepada Nabi Sulaiman, dengan sebabnya adalah salah seorang daripada isteri Nabi Sulaiman, dia beribadat kepada berhala 40 hari. Salah seorang isteri Nabi Sulaiman itu beribadat kepada berhala masanya 40 hari dengan keadaan Nabi Sulaiman itu tidak tahu. Dengan keadaan Nabi Sulaiman itu tak tahu, tak sedar, tak tahu katanya salah seorang isteri dia tu ada ibadat kepada berhala. Maka keadaan begitunya tak layaklah dengan sebab dia tu Nabi lagi pula dia tu seorang raja, tak tahu keadaan isteri dia tu buat apa, maka tak layak. Maka sebagai teguran Allah Ta'ala kepada Nabi Sulaiman, maka Allah Ta'ala membuangkan Nabi Sulaiman daripada raja, jadi raja masa 40 hari sebagai mana salah seorang isteri dia tu ibadat kepada berhala masanya 40 hari juga. Maka Nabi Sulaiman dia ada satu cincin yang datang daripada syurga. Kat Nabi Sulaiman tu ada satu cincin datang daripada syurga. Maka cincin tu kalau kira kita panggil cincin ajaib lah. Cincin tu cincin ajaib. Apabila pakai cincin itu, siapa yang pakai cincin itu dapat jadi raja. Dan segala perkara diberi mudah baginya. Boleh bercakap dengan jin, boleh bercakap dengan burung, memudahkan angin untuk dia, boleh duduk di atas kursi kerajaan. Maka pada suatu harinya, adat Nabi Sulaimannya, setiap kali dia nak masuk tandas, setiap kali dia nak masuk bilik air, dia buangkan cincin itu. Dia tak masuk dalam tandas bersama cincin lah. Maka adalah suatu harinya, apabila dia nak masuk ke tandas, dia buangkan cincin dia, simpan kat cincin tu pada seorang isteri nama Aminah. Maka Aminah ni lain daripada isteri yang ibadat berhala tadi. Isteri dia ramai. Maka dia buang cincin dia, simpan kat seorang isteri dia nama Aminah. Maka dia pun masuk ke tandas.
apabila dia masukkan tandas, datang satu jin. Datang kepada Aminah tu satu jin namanya Sakhar Al-Marid. Satu jin nama dia Sakhar Al-Marid datang kepada Aminah tadi. Maka dia datang kepada Aminah tu, dia buat rupa Nabi Sulaiman. Dia buat rupa Nabi Sulaiman, maka mintakan cincin tu daripada Aminah. Maka Aminah pun bagi kepada dia, kepada jin yang buat rupa Nabi Sulaiman yang nama Sakhar tadi. Sebab dia tak sangka kata jin, dia tak tahu, ingat kata betul-betul Nabi Sulaiman dah. Maka dia pun bagi cincin tu kat Nabi Sulaiman. Maka apabila dibagikan cincin kepada jin yang tadi, maka dapat jadi raja dia. Dapat jadi raja, maka dia pun duduk di atas kursi raja Nabi Sulaiman. Maka apabila Nabi Sulaiman tu dah keluar daripada tandas, datang kepada Aminah, untuk nak ambilkan cincin tadi, maka Aminah pandang kepada Nabi Sulaiman, tak nampak macam Nabi Sulaiman, nampak macam rupa orang lain. Maka Aminah kata, kau bukan Sulaiman. Engkau bukan Sulaiman. Sulaiman dah ambil cincin pergi ke dah ambil cincin dah pergi. Maka dalam masa itulah Nabi Sulaiman tak jadi raja. Tak dapat jadi raja, tu mana kata ditanggalkan kerajaan dia pada masa 40 hari. Maka jin yang Sakhar Al-Marid itulah, dalam masa 40 hari itulah dia kumpulkan segala jin. Dia tuliskan buku sihir. Tanam kat bawah kerusi Nabi Sulaiman. Maka apabila cukup masa 40 hari, jin yang nama Sakhar Al-Marid tadi tu tinggal kursi. Bawa cincin pergi ke laut. Maka buangkan cincin itu ke laut. Maka cincin itu dimakan oleh seekor ikan. Maka akhir-akhirnya ikan tu dapat ditangkap oleh Nabi Sulaiman. Dengan secara ringkasnya, ikan tu dapat ditangkapkan oleh Nabi Sulaiman dan dapatkan cincin itu kepada Nabi Sulaiman balik. Apabila dapat cincin tu balik, maka dapatlah jadi kerajaan balik. Jadi selepas tu, jadi maknanya masa dibuangkan daripada kerajaan tu bukan akhir hidup dia. Bahkan di tengah-tengah masa hidup. Selepas pada tu dapat cincin balik jadi kerajaan balik. Tapi tapi dalam masa 40 hari itu dah ditanam buku sihir kat bawah kursi Nabi Sulaiman. Lepas tu selepas pada dibalik Nabi Sulaiman dah balik jadi raja, dia tak sedar katanya ada ditanam buku sihir kat bawah kursi raja ni. Kursi raja maknanya kursi yang kat raja duduk, yang apabila ada nak meretah, apabila ada nak arahkan apa-apa, duduk kat kursi tu lah. Itu kata kursi kerajaan. Maka apabila Nabi Sulaiman mati, apabila Nabi Sulaiman tu mati, maka syaitan bawa keluarkan buku itu. Mengeluarkan buku itu daripada tempat tanamnya. Maka dia tunjuk kepada manusia, dia kata inilah pesaka Nabi Sulaiman. Inilah pesaka Nabi Sulaiman. Apabila syaitan tu dia kata inilah pesaka Nabi Sulaiman yang mana Sulaiman tinggal untuk kamu miliki kesemuanya. Maka apabila begitu manusia pun dapat baca, dapat beramal dengan buku itu, padahalnya bukan pesaka Nabi Sulaiman sebetulnya.
Maka di situlah ramai manusia tu belajar akan ilmu sihir. Maka terdapatnya manusia ramai, kebanyakan mereka itu pada masa itunya, mereka sangka katanya Nabi Sulaiman ni bukan Nabi, hanya tukang sihir. Sebab buku yang ditinggal sakai oleh Nabi Sulaiman tu betul-betul buku sihir. Maka dengan sebab itulah kebanyakan manusia pada zaman itu, semenjak daripada itu mereka menuduhkan Nabi Sulaiman itu adalah tukang sihir, bukan dia Nabi. Dia kata Nabi Sulaiman ni bukan Nabi. Perkara-perkara yang banyak berlaku pada dia, daripada dapat bercakap dengan burung, apa dia semuanya, itu dengan sebab sihir, bukan dengan sebab mukjizat. Maka kebanyakan manusia pada masa itu, mereka tuduh kepada Nabi Sulaiman itu sebagai tukang sihir yang besar, sehingga dapat jaksa tinggalkan sebuah kitab sihir. Tapi orang-orang alim pada zaman itu, mereka katanya tak boleh jadi. Nabi Sulaiman buat buku sihir ni tak boleh jadi. Tapi orang awam tu percaya begitulah. Maka Banu Israel, Nabi Sulaiman tu setengah pada Nabi Banu Israel. Sehingga katanya kebanyakan manusia tu tak nak baca dah, tak nak ikut dah kitab-kitab Nabi-Nabi mereka, tak nak baca, tak nak ikut. Hanya tumpu kepada kitab sihir itulah. Maka daripada itulah orang Banu Israel, orang Yahudi, beriktikad bahawa Nabi Sulaiman tu bukan Nabi, bahkan dia tu tukang sihir. Apabila Nabi Muhammad sebutkan nama Nabi Sulaiman termasuk dalam golongan Nabi-Nabi, dia rasa pelik. Sebab tu dia apabila dengar Nabi Muhammad sebutkan nama Nabi Sulaiman masuk dalam golongan Rasul-Rasul yang wajib kita, yang 25 tu, maka orang Yahudi dia kata sama dia, tengok, kamu tengok Muhammad tu apa dia jadi. Bilangkan Sulaiman tu masuk dalam golongan orang jadi Nabi. Padahal Sulaiman tu bukan dia Nabi, bukan sihir. Maka tuduhan itu berterusan. Tuduhan tu berterusan sehingga turun ayat ni. Sehingga diturunkan ayat ini. Wa ma kafara Sulaiman, apa dia? Wa ma kafara Sulaimanu walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Sehingga turun ayat ni. Ayat ni tu ialah untuk nak melepaskan tuduhan kepada Nabi Sulaiman. Turun ayat ni barulah terlepas daripada Nabi Sulaiman, daripada tuduhan dia tu sebagai tukang sihir. Itulah cerita dia. Maka kita tengok sekali lagi. Wattaba'u, jadi orang Yahudi itu tidak mengikut kitab Taurat dan telah mengikut mereka itu Yahudi barang yang dibaca oleh segala syaitan. Baca-baca barang tu buku lah. Telah mengikut mereka itu Yahudi barang yang dibaca, yakni buku, kitab yang dibaca oleh syaitan. Kitab yang dibaca oleh segala syaitan atas kerajaan Nabi Sulaiman. Baca atas kerajaan Nabi Sulaiman maknanya buku ni bukan buku Nabi Sulaiman. Mereka dakwa kata buku ni ialah buku yang dicatat oleh, yang ditulis oleh Raja Nabi Sulaiman. Raja Sulaiman. Buku tu buku sihir. Daripada sihir. Buku tu buku sihir. Dan adalah syaitan tanamkan dia kan barang yang dibaca tu, kitab yang dibaca tadi, kitab sihir tu ditanam pada bawah kursi Nabi Sulaiman. Kursi Nabi Sulaiman, kursi raja. Kursi yang Nabi Sulaiman duduk untuk nak meretahkan kerajaan dia tu lah. Kursi raja yang buat daripada emas, yang apa yang kita tengok kat sekarang. Macam tu lah. Ditanam tu bila? Masa tanam tu bila? Tak kala ditanggal kerajaannya, kerajaan Nabi Sulaiman. Masa ditanggal tu 40 hari. Tapi sebab ditanggal tu macam cerita tadi, sebagai teguran daripada Allah.
Ditanam tu dengan tiada ketahui Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tak tahu sebab masa ditanam tu Nabi Sulaiman dibuangkan daripada kerajaan. Sebab itu jin alma itu sakhar, jin yang nama sakhar tu naik gati. Maka tak kala mati ya Sulaiman. Maka apabila Nabi Sulaiman tu dah wafat, maka buku yang ditanam di bawah kursi itu digali, ambil. Diambil oleh syaitan dan syaitan tu menunjuk tulis syaitan akan manusia atasnya atas buku. Jadi syaitan tu ambil buku itu tunjuk kepada manusia, maknanya bagi manusia baca. Maka mengeluar mereka itu akan dia. Bukan. salah. Maka tak kala mati ya Sulaiman menunjuk tunjuk tempat. Menunjuk oleh syaitan akan manusia atasnya atas kitab. Atas barang yang dia baca, atas kitab buku tadi. Jadi apabila Nabi Sulaiman tu mati, syaitan tunjuk kepada manusia, katanya ada sebuah kitab ditanam di bawah kursi Nabi Sulaiman. Begitu maksud. Itulah, tak ada salah. Apabila Nabi Sulaiman dah mati, dah wafat, maka syaitan dia tunjuk kepada manusia akan kitab tu. Kata ada sebuah kitab. Jadi syaitan bagi tahu kat manusia, katanya ada sebuah kitab tersimpan di bawah tertanam di bawah kursi Nabi Sulaiman. Maka apabila manusia tahu kata ada sebuah kitab tersimpan di bawah kursi Nabi Sulaiman, maka mengeluar mereka itu manusia. Rajak ke sini. Maka mengeluar mereka itu, bawa keluar gali ambil lah. Maka mengeluar mereka itu manusia, akan barang tadi, akan buku tadi. Maka dapat mereka itu, maka apabila buka baca tengok, maka terdapat mereka itu manusia padanya pada barang tadi, pada buku kitab tadi itu sihir. Buka tengok ada ajaran sihir dalam itu. Maka kata mereka itu, kata manusia, hanya yang memilih Sulaiman akan kamu itu dengan inilah. Jadi mana inilah perkara yang memberi milik oleh Nabi Sulaiman, perkara yang dipesakai oleh Nabi Sulaiman kepada kamu sekian. Ini kitab ini untuk pesaka Nabi Sulaiman untuk kamu ke semua. Maka belajar mereka itu akan dia. Maka semua manusia tu, kebanyakan manusia tu belajar. Belajarkan apa yang disebut dalam kitab itu. Dan apabila suka kepada itu dan buang mereka itu akan segala kitab Nabi-Nabi mereka itu. Maknanya tak beramal dah dengan kitab-kitab Nabi. Buang tu maknanya nabadha fariqun minal ladzina utul kitab Allah wara'a zuhurihim, itu yang tadi. Dan membuang, buang tu maknanya melontar itulah, makna tak beramal. Dah tak beramal mereka itu manusia akan segala kitab-kitab Nabi mereka. Taurat, Injil, apanya tak beramal ke semua. Hanya tupu kepada apa dia? Kitab sihir itulah. Itu kebanyakan manusia. Tetapi ulama-ulama daripada orang Banu Israel, mereka tak percaya kata buku itu daripada Nabi Sulaiman. Maka habis di situ, maka firman Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala turun ayat ni, wa ma kafara Sulaiman, tu bawah. Maka firman Allah Ta'ala kerana tabri'ah. Apa makna tabri'ah? Melepaskan bagi Nabi Sulaiman. Nak melepaskan Nabi Sulaiman daripada tuduhan orang sihir. Jadi tukang sihir. Melepaskan bagi Nabi Sulaiman daripada sihir. Daripada tuduhan tukang sihir. Dan menolak atas Yahudi, dan tujuan turun ayat wa ma kafara Sulaiman di depan pun untuk nak radkan di atas orang Yahudi. Pada kata mereka itu, kata orang Yahudi, lihat kamu tu cakap sama-sama dia lah. Orang Yahudi dia cakap sama dia katanya, lihat kamu, cuba kamu tengok kepada Muhammad apa yang dah jadi pada dia pelik ni. Sebutkan Sulaiman
pada jumlah Nabi, pada golongan Nabi. Dia kata pelik kepada Nabi Muhammad, kata yang mana Nabi Muhammad tu sebut Sulaiman tu termasuk dalam golongan orang jadi Nabi. Dan tiada ia, tu kata cakapan orang Yahudi lagi. Dan tiada ia Sulaiman melainkan sihir. Di sisi orang Yahudi tu sihir. Maka Allah Ta'ala turun ayat wa ma kafara untuk nak tolakkan dan untuk nak lepaskan tuduhan. Untuk nak tolakkan kataan Yahudi yang mana kata Sulaiman tu bukan Nabi, hanya tukang sihir, dan tujuan yang keduanya untuk nak lepaskan tuduhan. Wa ma kafara Sulaiman, dan tiada kufur oleh dan tiada kufur Sulaiman. Apa makna tiada kufur Sulaiman? Artinya tiada beramal Sulaiman akan sihir. Nabi Sulaiman tak buat sihir, tak beramal, tak tahu sihir, tak beramal, tidak mengerjakan sihir. Itu maknanya tiada kufur Sulaiman. Artinya, arti tiada kufur Sulaiman, tiada amal Sulaiman akan sihir. Nabi Sulaiman tak pernah buat sihir, tak pernah mengerjakan sihir. Kerana bahwasanya kemudian apabila kenapa katanya tiada kufur Sulaiman, tapi maknanya tiada beramal Sulaiman akan sihir. Sebab boleh tafsir begitunya, kerana bahwasanya beramal sihir itu kufur. Beramal sihir itu kufur. Tapi jaga sikit. Yang pada syariat Nabi Sulaiman. Jadi pada syariat Nabi Sulaiman, siapa gunakan sihir, orang tu jadi kafir. Siapa mengerjakan sihir, mengamalkan sihir, mana buat sihir orang lah. Siapa-siapa buat sihir orang, orang tu jadi kafir. Itu syariat Nabi Sulaiman. Maka apabila begitu, maka dengan sebab tu Allah Ta'ala kata wa ma kafara Sulaiman, dan tiada kufur Sulaiman. Tak kufur dengan sebab dia tak beramal sihir. Sebab sihir di sisi syariat dianya, siapa beramal sihir maka jadi kufur semata-mata. Dia tak sama dengan syariat kita Nabi Muhammad. Syariat kita Nabi Muhammad, kalau orang tu membuat sihirkan orang, mengamalkan sihir, kalau dia i'tiqad kata halal, maka tak jadi kufur. Dia beramal sihir serta dia i'tiqad kata haram, macam orang minum arak. Orang minum arak sambil dalam keadaan dia minum arak, dia tahu dia i'tiqad kata arak itu haram, maka tak jadi kufur dengan sebab minum arak. Tetapi kalau dia minum arak serta dia i'tiqad kata arak itu halal, maka kufur dengan sebab minum arak. Bukan kufur sebab minum arak, sebab kufur sebab i'tiqadkan yang haram itu yang halal. Itu betul syariat kita. Maka tukang sihir apabila seorang mukmin mengerjakan beramal dengan sihir di dalam syariat kitanya, kalau dia i'tiqad kata halal, maka kufur. Tapi kalau dia buat sihir orang serta dia i'tiqad kata haram, tidak halal, maka dosa besar saja, jadi fasik, tidak jadi kufur. Itu syariat kita. Tetapi syariat Nabi Sulaiman beramal dengan sihir kufur semata-mata. Tak nanti syarat kena mahalal, tidak. Maka sebab itulah tiada kufur Nabi Sulaiman, maknanya tak beramal Sulaiman akan sihir. Sebab beramal dengan sihir jadi kufur pada syariat Nabi Sulaiman. Itu kita jaga sikit. Kerana bahwasanya beramal sihir itu kufur, yakni pada syariat Nabi Sulaiman, kufur dengan tiada tafsir. Muhalal kau, i'tiqad halal kau, kufur. I'tiqad haram pun kufur. Jadi maknanya Nabi Sulaiman tak kufur dengan sebab beramal sihir, dengan mana Nabi Sulaiman tidak beramal sihir. Nabi Sulaiman tak lepas daripada sihir. Kalau nak cakap Nabi Sulaiman tak tahu pun cara nak buat sihir, begitu. Nabi Sulaiman tidak. Yang kufur sebab main sihirnya, sebab buat beramal sihirnya, siapa?
walakinna syayatina kafaru. Sulaiman dia syaitan itulah. Dan tetapi segala syaitan itu kufur mereka itu, sebab mereka tengok. Dan tetapi segala syaitan itulah kufur mereka itu. Sulaiman bukan. Sulaiman tidak. Kenapa kufur syayatin? Yu'allimuna an-nasa as-sihra. Mengajar mereka itu akan manusia akan sihir. Sebab syaitan jin itulah yang mengajarkan manusia akan ilmu sihir. Jadi ilmu sihir itu daripada siapa? Daripada syaitan, daripada jin. Jin yang ajar ajar kepada manusia cara nak buat sihir. Maka apabila dia tu jadi masalahnya begitu. Ilmu sihir itu ilmu yang diajar oleh syaitan, oleh jin. Ajar kepada manusia. Apabila manusia pandai ilmu sihir, manusia gunakan jin tu pula untuk nak mensihirkan orang. Sebab sihir-sihir itu mempergunakan jin untuk nak mengganggukan manusia. Buat bagi sakit ke, buat mana-mana macam-macam lah. Mengajar mereka itu syaitan akan manusia akan sihir. Begitulah. Wa ma unzila ala alal malakaini bi Babilah. Jadi manusia tadi, syaitan tadi, walakinish syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babilah. Ma unzila tu ataf pada as-sihra. Ataf pada as-sihra. Ataf pada as-sihra. Jadi mengajar oleh syaitan akan manusia akan sihir. Sihir yang manusia pandai bersihir itu ajaran daripada syaitan. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babilah. Pada maknanya yu'allimuna an-nasa ma unzila. Ataf pada as-sihra, mana ganti situ dah. Sambung di situ. Sambung pada as-sihra. Pada maknanya yu'allimuna an-nasa ma unzila 'alal malakaini bi Babilah. Maknanya dan mengajar, yani mengajar oleh syaitan juga. Mengajar oleh mereka itu syaitan akan barang yang diturun atas dua malaikat. Dua malaikat. Turun di mana? Turun dengan satu negeri, dengan negeri Babil. Babil tu satu negeri, satu wilayah. Satu negeri, satu wilayah yang ada kat Iraq. Babil tu sekarang kat Iraq lah. Biasanya Babil tu ia ada lambang dianya macam tangga bulat. Dua tepat, dua buah. Tangga pusing bulat naik macam menara. Itu wilayah Babil di Iraq. Jadi diturunkan malaikat di tempatnya nama Babil kat Iraq. Maka barang jadi turun tu sihir juga. Jadi gini. Allah Ta'ala utuskan dua orang malaikat turun ke Babil. Yang mana malaikat tu namanya Harut wa Marut, iaitu Harut dan Marut. Kedua orang itu tukang sihir keduanya. Kedua orang tu, mana Harut dan Marut itulah tukang sihir keduanya. Mana bukan tukang sihir, maknanya dia pandai ilmu sihir. Jadi Allah Ta'ala utuskan akan dua
dua orang malaikat. Namanya satunya nama Harut, duanya nama Marut. Dua malaikat. Dua malaikat tu yang bawa sihir tu ialah yang mengajarkan manusia sihir juganya, iaitu Harut dan Marut. Kedua orang itu tukang sihir. Jadi maknanya orang yang pandai ilmu sihir. Allah Ta'ala bagi pandai kepada dua malaikat tu akan ilmu sihir. Mengajar keduanya akan sihir. Mengajar keduanya akan manusia sihir. Jadi dua-dua malaikat tu dia mengajarkan manusia akan ilmu sihir. Dia mengajarkan manusia akan ilmu sihir. Dan kata kil, kata setengah ulama, dua malaikat diturun keduanya kerana mengajarkan dia ibtilaan, percubaan daripada Allah bagi manusia. Gini, masalahnya dia khilaf. Kenapa Allah Ta'ala utuskan, diturunkan dua malaikat, yang mana dua malaikat Harut dan Marut ini tempat asalnya kat langit lah. Tempat duduk dia asalnya kat langit. Maka Allah Ta'ala utuskan dua malaikat yang nama Harut dan Marut kepada bumi untuk mengajarkan manusia tu akan ilmu sihir. Maka apa tujuan? Apa tujuan Allah Ta'ala utuskan akan kedua-dua malaikat itu, yang mana Allah Ta'ala bagi pandai kepada keduanya ilmu sihir. Jadi dua malaikat tu bukan belajar kat mana-mana ke tidaklah ilmu sihir tu. Jadi Allah Ta'ala bagi ilham kepada dua malaikat tu sehingga kedua tu pandai sihir, pandai ilmu sihir. Maka di sini ada khilaf di antara ulama. Kenapakah Allah Ta'ala utuskan kedua-dua malaikat serta bagi pandai kedua-dua ilmu sihir? Maka satu setengah katanya tujuannya ialah nak mengujikan manusia. Nak mengujikan manusia, adakah siapa yang menggunakan ilmu sihir, maka orang tu diazab oleh Allah. Siapa yang pantang tak beramal dengan ilmu sihir, maka mereka akan selamat daripada dosanya, daripada dosa sihir. Jadi sebagai nak uji saja, sebagai ujian kepada manusia, siapa nak beramal, siapa tak beramal. Siapa boleh tinggalkan sihir, siapa boleh tak dapat tinggalkan sihir. Itu untuk nak ujian kepada manusia. Itu masalah katanya. Dan kata kil, dua malaikat diturun kerana mengajar manusia, kerana mengajarkan dia kan sihir, ibtilaan, percubaan, ujian daripada Allah bagi manusia. Satu kaulnya kata begitu. Tapi setengah ulama dia katanya sebab boleh diutus oleh Allah Ta'ala akan dua malaikat turun kepada Babil ni, sebab pada zaman itu manusia banyak pandai ilmu sihir, sangat-sangat pandai ilmu sihir. Lagi pula ilmu sihir seorang tu sangat-sangat dahsyat, sangat-sangat hebat. Sehingga setengah-setengah orang tu dia gunakan sihir dia tipu manusia, mendakwakan diri jadi Nabi, jadi Rasul. Sebab dia pandai, dia hebat sangat ilmu sihir dia tu, sehingga macam-macam dia boleh buat dengan sihir dia. Maka sehingga setengah tu mendakwakan diri jadi Nabi. Maka kalau orang tanya mana mukjizat, dia boleh tunjukkan sihir dia tu untuk nak tipu manusia. Kata ni mukjizat yang menunjuk kata sungguh dia jadi Nabi dan Rasul. Sebab kita maklumkan dalam kata mukjizat tu sebagai penjaminan, dalil kata benar kan. Dalil kata sidik tu. Maka mereka gunakan sihir untuk tipu manusia, untuk jadi kuat katanya pengakuan mereka jadi Nabi. Jadi
Maka dengan sebab manusia dalam masa itunya, ini belum pada masa Nabi Sulaiman dah. Belum pada masa Nabi Musa lagi. Jadi manusia pada masa itu tu ramai sangat, hebat sangat ilmu sihir seorang tu. Sehingga seorang tu gunakan ilmu sihir untuk mendakwakan jadi Nabi. Maka Allah Ta'ala turunkan, hantarkan, utuskan dua malaikat, Harut dan Marut, untuk mengajarkan manusia akan ilmu sihir supaya dapat berbeza di antara sihir dan mukjizat. Itu saja. Bukan nak uji. Jadi maknanya Allah Ta'ala utuskan dua malaikat ini ajarkan manusia ilmu sihir. Tapi bukan untuk nak uji, supaya dapat manusia tahu yang mana sihir, yang mana mukjizat. Sebab setengah setengah tukang sihir yang hebat-hebat tu dia dakwa kata dia jadi nabi. Tapi dia gunakan sihir, dakwa kata mukjizat. Maka Allah Ta'ala nak selesaikan masalah itunya, utuskan dua orang malaikat nama Harut dan Marut, ajarkan manusia pandai ilmu sihir. Tapi bukan untuk nak bersihir. Untuk nak tahu beza yang mana mukjizat, yang mana sihir. Kata setengah begitu, bukan tujuan untuk nak ujikan manusia. Jadi ala kulli hal, jadi Harut dan Marut, malaikat nama Harut dan Marut ada mengajarkan manusia ilmu sihir. Lepas tu ajar tujuan nak membeza, setengah katanya begitu, setengah katanya ajar tu untuk nak membalakan, nak menguji sebagai ujian kepada manusia. Itu khilaflah di situ. Ya. Maka pendek katanya, Harut dan Marut ada ajarkan manusia ilmu sihir. Tapi sebagai perintahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Harut dan Marut tak jadi kufur. Ada setengah orang tu dia cerita katanya akhir-akhir Harut dan Marut tu jadi kufur. Itu ceritaan Bani Israiliyat, bukan tak betul. Kalau setengah tu dia katanya akhir-akhir Harut dan Marut tu sampai berzina, sampai minum arak, sampai bunuh, mengerjakan kesalahan berzina pun ada berzina dengan seorang perempuan. Dia berzina, dia minum arak, dan dia mabuk, dia berzina dengan orang perempuan dan bunuhkan perempuan itu, maka akhirnya kufur. Maka itu ceritaan Israiliyat, maka itu tak betul. Tak betul. Di sisi kitanya, di sisi yang betulnya Harut dan Marut bukan tak jadi kufur. Sebab dia pun ajarkan manusia ilmu sihir itu sebab perintahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Setengah kata untuk nak uji, setengah katanya ajar tu untuk manusia pandai untuk nak beza yang mana sihir, yang mana mukjizat. Sebab ramai pada masa itu tukang sihir mengaku jadi nabi, gunakan sihir itu tipu kata mukjizat. Sebab tu kalau manusia pandai tengok, dia tak tertipu dah. Begitu. Jadi kesimpulannya, Harut dan Marut ada ajarkan manusia akan ilmu sihir. Tapi belum diajar oleh Harut dan Marut akan ilmu sihir kepada manusia itu, manusia pada zaman belum pada Harut dan Marut turun tu, manusia dah pandai ilmu sihir. Jadi ilmu sihir ni dah lama. Belum pada Harut dan Marut tu pun dah ada ilmu sihir dah. Maka sekarang kembali pada cerita kitanya. Lakinis syayatina kafaru. Tetapi segala syaitan itulah yang kufur. Sebabnya mereka mengajarkan manusia akan sihir dan mengajarkan apa yang diturun oleh dua malaikat yang nama Harut dan Marut. Abi cerita di situ. Maka sekarang masuk pula cerita Harut dan Marut pula. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah. Maka untuk hari ini kita akhir di situ. Cerita Harut pula. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح لنا فتوح العارفين ونور قلوبنا بك الكريم واجعل لنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستدعو كما قرأناه وما حفظنا وما سمعنا مغفرة علينا وافتح سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Baba. Sama-sama. Terima kasih Baba. Assalamualaikum.